Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa channel terkini. Sahabat semua, sidang media daripada Datuk Abdullah Sani berkaitan isu panas yang dipolitikan oleh Mat Jargon, dan beliau menunjukkan kepintaran ataupun kebijaksanaannya yang tidak terhingga sehingga membuat satu tuduhan, membuat kenyataan yang berbaur fitnah, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah isu ini yang menarik ya untuk saya kongsikan, dan juga kita dengar bersama pencerahan daripada Datuk Abdullah Sani, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita ataupun tonton video ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya panggil PC untuk memberi penjelasan tentang isu yang baru-baru ini telah dibangkitkan oleh pekerja-pekerja Grab dan juga e-hailing yang tegas menyatakan mereka dizalimi dan hak mereka telah pun dicabuli. Apa yang hendak saya jelaskan di sini ialah, yang pertama, Grab dan e-hailing ini harus dan wajib tahu hak mereka. Seperti mana yang telah pun dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berjumpa dengan kumpulan-kumpulan Grab dan juga e-hailing, mengatakan bahawa beliau bersetuju untuk membantu mereka daripada persiapan dan juga peralatan yang mereka ada dalam konteks untuk mereka ini dibantu. Dan alhamdulillah, apabila ianya menjadi kenyataan, pihak saya sendiri dan juga Tekun telah pun memberikan persediaan dan juga persiapan untuk mereka sebagai seorang Grab dan juga e-hailing sebanyak 7,160 orang yang menyertai skim yang pembiayaan secara totalnya mobil Preno ni berjumlah 63.7 juta. Dan ini adalah antara langkah kita untuk membantu Grab dan juga e-hailing, dan juga seperti mana yang telah pun diberikan peruntukan pada tahun lepas sebanyak 10 juta dan baki 3.6 juta tahun lepas. Pada tahun 2024 ini kita telah memperuntukkan sebanyak 13.6 juta. Kalau membicarakan soal kerajaan Madani tidak menolong, itu di luar kotak tajuk pembahasan yang sebenar. Fitnah berlegar dengan mengatakan bahawa Perdana Menteri tidak langsung memberikan bantuan kepada kumpulan Grab dan juga e-hailing ini. Namun dalam masa yang sama, serangan yang telah dibuat oleh Macang baru-baru ini pada hari Jumaat yang lepas memberi isyarat bahawa pemandu ataupun rider ini sebenarnya harus bertindak untuk menegakkan hak mereka. Apa yang boleh dilakukan ataupun yang dibenarkan oleh undang-undang di bawah Akta Kesatuan Hal Ehwal Sekerja 1959 memberi peruntukan kepada semua pekerja yang berada dalam negara ini untuk menubuhkan kesatuan. Malah dalam pindaan itu dibenarkan dan dibolehkan bahawa mereka-mereka ini ataupun pekerja-pekerja ini boleh bergabung dengan mana-mana kesatuan antara dua tajuk yang wajib diketahui oleh semua orang. Yang pertama, tajuk dia ialah menubuhkan kesatuan dalaman, iaitu dalam kelompok mereka sendiri. Yang keduanya, boleh menjadi affiliated atau bergabung
dengan kesatuan-kesatuan yang wujud. Saya nak tegaskan di sini, dengan adanya kesatuan itu, maka tercetuslah perjanjian bersama di bawah Seksyen 13 Akta Perusahaan 1967. Ini membolehkan sesiapa saja majikan-majikan yang menafikan atas tercetusnya perjanjian bersama ini boleh dihukum di bawah Seksyen 59 Akta Perusahaan dan boleh dipenjarakan dan boleh dikompaundkan ataupun didenda, dan kedua-duanya sekali yang termaktub dalam Seksyen 59. Kalau mereka menghalang, maksudnya syarikat tidak boleh menghalang untuk memastikan hak untuk berkesatuan itu dibenarkan. Yang keduanya, kalau sekiranya pihak syarikat, pihak pekerja tidak boleh membuat, saya diberitahu, saya ada pada perbincangan dengan beberapa pekerja-pekerja Grab dan juga e-hailing ini, mereka merasai sedikit gusar kalau mereka nak tubuhkan kesatuan. Ianya boleh dilakukan menjadi gabungan pada kesatuan yang ada. Sebagai contohnya, National Union of Transport Equipment dan Alien Industry Workers NUTEAIW yang sama dalam konteks transport. Jadi kalau katakanlah pekerja-pekerja Grab itu ada 20 orang atau 30 orang untuk menjadi gabungan, dan gabungan ini boleh dicadangkan untuk pengiktirafan, dan pengiktirafan itu tidak boleh ditolak oleh syarikat atau majikan. Kalau ditolak boleh dipenjarakan dan boleh didenda atau kedua-duanya sekali, dan ianya boleh diwujudkan satu perjanjian bersama. Untuk mengatakan bahawa ini tanggungjawab Perdana Menteri, ya, saya sokong rakyat seluruhnya 33 juta ini di bawah naungan dan juga tanggungjawab Perdana Menteri. Tetapi harus diingat, referen ataupun rujukan itu mesti di bawah kementerian-kementerian yang terbabit. Kementerian menubuhkan kesatuan dan mewujudkan perjanjian bersama dalam konteks untuk melahirkan hak pekerja itu berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan kalau transport di bawah Kementerian Pengangkutan. Jadi untuk mewujudkan hak itu, maka dia terpaksa merujuk kepada Kementerian New Nippon Manusia. Dan ini adalah kelonggaran kepada ataupun hak kepada pekerja itu sendiri. Orang yang tenging saja tak tahu di mana nak dirujuk atau penyelesaian ini. Sebab itu saya tegaskan kepada semua pemandu-pemandu Grab dan juga e-hailing ini, kamu kena bertindak. Perdana Menteri telah beri kamu pancing. Ikannya adalah kerja kamu. Untuk kamu nak menegakkan apa yang ada dalam hak kamu. Sebagai contoh, CA yang diperuntukkan di bawah Seksyen 13, 14, 15, 16, 17 di bawah Akta Perusahaan 1967 itu termenterai satu perjanjian bersama. Maknanya saudara boleh menuntut harga landai, harga maksimum, hak-hak dalam pekerjaan di cover oleh insurans, dan juga diberikan kebebasan dalam membentuk fikiran dengan secara terbuka, yang mana hak itu dijelmakan dalam perjanjian bersama. Sesiapa yang melanggar perjanjian bersama boleh dihukum, termasuklah syarikat-syarikat yang terbabit. Jadi dengan itu rintihan dan juga permasalahan saudara boleh diselesaikan dalam perjanjian bersama. Dalam kita beriuh tempik mengatakan kerajaan Madani zalim, ini zalim, saya nak tanya, yang bercakap tu tahu ke undang-undang? Itu bukan penyelesaian. Itu dinamakan kecederaan minda atau kebodohan yang ditonjolkan disebabkan tidak tahu saluran mana yang perlu dibuat.
untuk menyelesaikan masalah, saya berpandangan sebagai Biro Pekerja pengerusi Biro Pekerja Keadilan, di samping saya adalah saudara Nagulan yang mewakili kesatuan sekerja yang dalam NTUC, gabungan NTUC bersedia untuk membantu semua pekerja-pekerja Grab dan juga e-hailing ini untuk diselesaikan masalah pokok kamu. Dan masalah pokok ini tidak boleh diluahkan di jalanan. Ianya kena berlandaskan kepada undang-undang. Pindaan dibuat. Kepada Tuanku Yang Dipertuan Agong sudah pun menandatangani bahawa kebebasan berkesatuan dalam Konvensyen 87 ILO itu telah pun diperkenankan dan telah pun dipersetujui untuk menjadi sebahagian dalam perwataan dan juga boleh dipakai oleh semua pekerja dalam negara ini. Maka saudara, dalam penyelesaian ini jangan terhayun atau terheret dengan mereka yang tak tahu undang-undang, membicarakan soal undang-undang, memekik dalam keadaan pengisian yang kosong, kemudian mengatakan akulah hero. Itu tidak bertanda kepada penyelesaian. Itu dinamanya ialah sebagai seorang insan yang cuba menguruharakan sedangkan undang-undang telah pun ada tetapi tidak langsung dipikirkan kerana kebodohan yang bercakap itu. Maka saya tegas, kalau sesiapa Grab ataupun saya dah berjumpa dengan beberapa orang Grab dan juga e-hailing kumpulan kelompok ini dan mereka bersetuju dengan saya untuk mereka nak memikirkan menubuhkan kesatuan ataupun bergabung dengan kesatuan yang ada seperti mana Union Equipment ini, Transport Union Equipment ini yang membolehkan mereka membicarakan soal hak mereka dan mencadangkan cadangan bersama dan selesai masalah. Dan dengan itu kerajaan telah memberikan keperluan peralatan dengan motonya mobile planner itu sendiri telah pun diberikan menghampiri 63 juta dan telah pun disalurkan 10 juta pada tahun yang lepas dan sekarang ini yang masih boleh diberikan bantuan kepada mereka dalam pembayaran ini 13.6 juta. Jadi tak mana yang kata pemerintah tak tolong ni. Tetapi dalam segi konteks undang-undang harus dipergi kepada undang-undang. Apa itu undang-undang? Kuatkan undang-undang yang terpanggil, terutama sekali dalam hak kamu untuk memastikan kamu mendapat keselesaan termasuk protection security dalam pekerjaan. Ini dalam termaktub dalam perjanjian bersama yang telah diperkukuhkan di bawah seksyen 13, 14, 15, 16, 17 dalam Akta Perusahaan 1967. Bicara kita mesti bicara kepada fakta, bukan bicara sebagai seorang yang tenging, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba melonggok semuanya kesalahan pada kerajaan Madani. Saya tidak faham mengapa mereka ini tidak diberi petunjuk dalam segi penyelesaian masalah. Saya berharap pekerja-pekerja Grab dan juga e-hailing ini datanglah. Saya terbuka sebagai pengerusi Biro Pekerja Keadilan. Saya mengambil peranan utama di rakan-rakan saya dalam jawatan kuasa, dalam NTUC dan juga dalam kelompok-kelompok parti keadilan ini, menawarkan untuk membantu semua pekerja-pekerja Grab dan juga e-hailing untuk menegakkan hak kamu. Dan jangan dengar omongan orang yang tidak langsung memahami tentang di mana hak kamu itu berada. Bicara saya secara total, saya tidak ambil separuh-separuh. Dan saya membuka ruang ini untuk saudara-saudara dalam kumpulan Grab dan juga e-hailing ini, datanglah dan segeralah untuk memohon sama ada di House Union ataupun bergabung dengan kesatuan yang ada. Kalau kamu kegusaran itu berlaku, maka mohon supaya bergabung dengan kesatuan pengangkutan equipment ini, transport equipment ini, untuk mereka mewakili
saudara dan saudari dalam memperjuangkan hak kamu sebagai pekerja dalam negara ini. Saya rasa penjelasan saya itu jelas dan saya nak tegaskan, jangan mendengar omongan orang yang tidak tahu ataupun orang yang kerosakan minda mereka yang berbicara soal memperteguhkan hak tetapi kosong dalam apa erti perbahasan yang telah pun diutarakan. Ada soalan? Untuk kembali pada soalan pun, setakat ini apa bentuk package yang disediakan di bawah pun untuk golongan grab yang boleh dirincikan sikit? Seperti mana yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, membantu, bermaksud kita memberikan motor secara total, motor kelengkapan keperluan semua dalam 10,000 ke bawah, dan ini telah pun dilakukan dan hampir 7,000 lebih yang telah pun menerima inisiatif ini, dan kita teruskan sampai ke hari ini. Dan kita tidak pernah melonggarkan atau mengenepikan ataupun kita tidak melayani mereka. Sebab itu bila kita tengok dalam mobile Preno ini 7,160 orang yang mengambil produk ini. Sebab Datuk Seri tegas bahawa tahun lepas dia tambahkan 10 juta untuk diberikan kepada kumpulan ini. Maknanya Perdana Menteri telah pun melakukan tugas dia. Dan tugas sebagai rider ataupun pemandu ini mestilah pergi kembali kepada hak mereka. Apa hak mereka? Tubuhkan kesatuan ataupun bergabung dengan kesatuan yang ada. Kalau berasa gusar atau gunah gulana, buat macam tu supaya ianya tidak dapat tekanan daripada syarikat. Dan syarikat wajib mengiktiraf permohonan ini berdasarkan pindaan rang undang-undang di bawah Akta Hal Ehwal Sekerja 1959. Tidak boleh siapa pun nafikan. Okey? Soalan kedua tu, setakat ni pihak pun ada tak buat apa-apa perancangan untuk meningkatkan upskilling kepada Grab ni, untuk tidak sahaja buat kepada e-hailing tapi untuk pendekatan, ada tak untuk kita sekarang ini kita telah pun dalam 2024 ini kita dah merencanakan untuk bukan saja kepada mobile Preno, kita juga memberi ruang kepada peniaga-peniaga yang nak beli lori atau sebagainya atau van dengan 10% deposit itu disediakan oleh Tekun. Dan kita nak melebar luaskan untuk memastikan kita tidak akan meminggirkan waima seorang pun mereka yang berminat dalam usahawanan atau pekerjanya memerlukan bantuan yang akan diketepikan. Tidak, insya-Allah tidak berlaku begitu. Untuk Grab ni kan, yang punya Grab ni, apa sarannya lagi? Misalnya dia kurangkan yang banyak untuk tak bisik, misalnya kurangkan pembayaran. Seperti mana yang saya katakan tadi, dalam kita nak menegakkan hak kita itu, kita mesti ada perjanjian. Dan perjanjian ini di dalam undang-undang dipanggil collective agreement di bawah Seksyen 13. Dan wujudnya perjanjian ini untuk mempertahankan demand ataupun permintaan daripada mereka-mereka yang bekerja. Dan ini telah akan dirungkaikan dalam semua perjanjian. Sebab perjanjian ada 3 pasal. Pasal pertama atas hak, atas recognition. Kedua atas benefit, apa yang patut diberikan. Yang ketiga kewangan. Ini adalah falsafah Harun J yang dibuat pada peringkat ketika menjadi presiden industri Court. Dan inilah yang diamalkan sehingga hari ini. Sebab itu dalam konteks tiga kategori ini, semua akan dijawab, semua akan berada di situ. Dan sesiapa yang melanggar perjanjian bersama ini boleh didakwa dan boleh dihukum, malah dipenjarakan ataupun kedua-duanya sekali. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan padu ya daripada Datuk Abdullah Sani. Jadi kita mengharapkan isu ini dapat diselesaikan segera, terutamanya kerana ada pihak-pihak yang cuba menunggu air di air yang keruh. Jadi mereka cuba mempolitikkan isu ini dengan pengetahuan yang cetek, yang dangkal, membuat tuduhan, menyalahkan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi terima kasih sahabat semua kerana menonton bersama dengan saya. Semoga
info ini bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya Anda juga mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Oren Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.